Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى إلى الله الأماني وكما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajipan kita, solat fardu subuh secara berjemaah. Dan insya-Allah pagi ini kita sambung kuliah subuh kita insya-Allah yang berkaitan dengan ilmu tasawuf, berpandukan kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin karangan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita mulakan dengan bacaan umul kita Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. InsyaAllah sambung daripada yang lepas. Adapun cara-cara untuk meneruskan kehidupan, boleh menerusi makanan atau minuman. Jadi hamba Allah yang sudah memperuntukkan dirinya untuk beribadah dan bertawakal kepada Allah, kadang-kala jalannya ditutup. Misalnya mahu berladang, khawatir akan kekeringan, mahu berniaga, takut pasarnya sepi. Kerana itu engkau jangan peduli hal itu dan jangan berkesal hati, sebab dia sudah yakin bahawa sebenarnya tanggungan untuk menguatkan badan yang diharapkannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah bukan makanan dan bukan minuman, tetapi yang penting ialah badan menjadi kuat untuk berdiri beribadah dan boleh melakukan amal soleh. Yang ditunggu dari Allah Subhanahu Wa Taala ialah kuatnya badan, dan Allah Subhanahu Wa Taala pasti memberi tenaga supaya dia dapat menunaikan tugas ibadah dan khidmat selama ia masih hidup dan selama ia disuruh beribadah. Inilah yang dimaksud Allah Maha Berkuasa. Kalau Allah berkenan menguatkan badan hamba-Nya dengan makanan dan minuman, maka apa salahnya kalau dengan tanah basah dan tanah kering, atau dengan tasbih dan tahlil seperti malaikat. Kalau Allah menghendaki tidak dengan ini semua, yang dimaksudkan ialah hanya dapat berdiri dan kuat untuk beribadah, bukan makan dan minum atau kuat atau keras syahwat dan bersenang-senang. Dengan demikian tidak usah mempersoalkan sebab-sebabnya. Masih lagi dalam bab ni, panjang bab ni. Jadi antara hakikat dan syariat.
antara takdir dengan usaha ataupun kasab. Jadi memang dunia ni darul asbab. Darul asbab. Jadi tanpa asbab boleh kita katalah, maknanya tidak akan terhasil dia punya natijah dia. Kalau kita tak makan, lapar, tak minum, kita haus, dan kita takkan ada tenaga. Tetapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa saja untuk mendatangkan asbab, tetapi tidak mendatangkan natijah. Atau sebaliknya, mendatangkan natijah tanpa mendatangkan asbab. Contoh Nabi Ibrahim AS, api ada, asbab ada, tapi kesan dia tak terbakar. Kesan dia tak terbakar. Sebab ada, tapi natijah atau kesan ada. Sebaliknya, dalam contoh yang lain, natijah ada, sebab tak ada. Contohnya Nabi Muhammad SAW, Nabi kadang berpuasa wisal. Puasa wisal. Puasa wisal ni sambung terus 2-3 hari, 4 hari, tak sahur, tak iftar. Tapi kenyang. Asbab tak ada. Dia asbab kenyang kan, makan minum. Tapi Nabi kenyang. Dan ada sahabat cuba nak buatlah, nak ikut Nabi puasa wisal, Nabi larang. Dan hukum puasa wisal ni untuk syariat kita haram. Kalau kita nak puasa, kena ada sahur atau iftar. Walaupun tak wajib, tapi kita dilarang sambung terus 3 hari tak makan misalnya. Itu haram. Jadi sekurang-kurangnya kita ada makan sikit. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh buat kepada kita sebagaimana Allah buat pada Nabi, tetapi itu bukan kehendak Allah. Memang Allah sudah menetapkan dunia ni darul imtihan, darul asbab. Kita kena usaha. Untuk kenyang kita kena makan. Untuk mendapatkan makanan kita kena kerja, kena berusaha. Dalam masa yang sama kita disuruh beribadah. Juga. Jadi ada setengah orang masa dia banyak dihabiskan untuk mencari makan, yang mana makan itu menjadi asbab untuk menguatkan badan dia, yang dengan sebab badan dia kuat, dia boleh beribadah kepada Allah. Tapi dia kadang-kadang terlupa dia punya maksud sebenar. Jadi sibuk di dalam mencari sumber pendapatan untuk makan, minum, bahkan semualah kenderaan, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Akhirnya terlupa untuk melaksanakan maksud dan tujuan, iaitu ibadah dia. Jadi kena seimbang. Kita kena seimbang, dan dalam masa yang sama kita jangan lupa maksud dan tujuan kita. Maksud dan tujuan itu senantiasa kena ada dalam pemikiran kita. Satu hari aku akan mati, masuk kubur, bertemu dengan Allah Ta'ala. Apakah aku sudah siap bekalan untuk alam kubur, mahsyar, mizan, sirat, syurga atau neraka? Seperti mana yang kita duk cari rezeki itu, kita rasa dia penting dan perlu untuk kita hidup di dunia, sama saja untuk kita hidup di kubur, mahsyar, mizan, sirat, syurga, neraka. Apa kita perlu buat? Nah, kita sudah beritahu bekalan dia satu je, taqwa, iman dan amal soleh. Jadi kita kena pandai-pandai. Sedangkan kehidupan di dunia ni 60-70 tahun. Kehidupan di akhirat, kubur saja 40 ribu tahun, mahsyar 50 ribu tahun, sirat 3,000 tahun, syurga neraka selama-lamanya. So, kalau kita nak nisbahkan kehidupan dunia 60-70 tahun ni dengan akhirat, jangankan dengan akhirat, dengan kubur saja pun dah banyak yang kita buat persiapan untuk alam kubur. Jadi kita kena sedar, itulah kesedaran tu kena sentiasa ada. Tapi bukan bermakna kita tinggalkan semua, ya, kita fokus kepada ibadah saja, tidak. Sebab
setiap perbuatan kita itu boleh dikira, boleh dianggap sebagai ibadah juga. Jadi kita bukan 24 jam, kita tak payah tidur, tak payah makan, tak payah pergi kerja, kita semayang 24 jam, baca Quran 24 jam, zikir 24 jam. Tak. Silap-silap semayang 4 jam pun boleh masuk neraka juga. Silap-silap. Sebab semayang tunjukkan orang, zikir nak tunjukkan orang, sedekah nak tunjukkan orang, masalah juga. Jadi kita macam biasa, kita menjalani kehidupan kita daripada bangun tidur sampai kita tidur semula, ikut semua syariat. Sampai waktunya ada tuntutan solat, kita solat. Ada tuntutan untuk membantu orang, kita bantu. Ada tuntutan puasa, kita puasa. Ada tuntutan zakat, kita zakat. Apa saja, semuanya ikut syariat. Selesai. So di situ kita sudah pun menunaikan maksud kita, tanpa kita mungkin tertipu, mungkin terlupa. Orang hari ni banyak kan? Memang kita tanya dia apa tujuan kau kerja, cari rezeki. Itu kadang-kadang sampai tahap kewajipan yang lebih utama tu ditinggalkan. Tu macam mana cerita. Semayang-semayang pun, kalau yang lebih teruk lagi, semayang terlepas, ataupun dilengah-lengahkan, atau dilambat-lambatkan, atau diqada misalnya. So, sebenarnya apa maksud dia? Seolah-olah dia rasa macam dia nak hidup lama lah kat dunia ni. Jadi kalau dia begitu bersungguh-sungguh untuk membuat persiapan untuk kehidupan dunia, kenapa dia tak bersungguh-sungguh untuk buat persiapan di alam kubur, mahsyar, mizan, sirat, juga neraka akhirat? Dan pasti disepakati orang Islam lah, dia akan mati, dia akan hadapi alam akhirat. Allah dari dalam bentuk keyakinan, kita yakin Allah Ta'ala boleh saja bagi kita kekuatan untuk kita ibadah itu tanpa kita makan minum, tanpa kita bekerja. Itu keyakinan kita. Tapi dalam masa yang sama bukan bermakna suruh kita tinggalkan. Tengok makam kita lah. Makam kita, kalau makam kasbi, makam kerja, kita kena kerja. Kerja yang mana dituntut oleh syariat, dan kita kerja tu pun kerana Allah perintahkan kita bekerja. Nabi suruh bekerja, Nabi pun bekerja, sahabat pun bekerja. Tapi dalam masa bekerja itu kita ikut semua syariat. Apa yang syariat ajar kita dalam kitab fiqh kan ada bab buyuk, kitabul buyuk, bab jual beli, bab pekerjaan, semua ada dibahaskan dalam kitab fiqh. Jadi Islam ni, ibadah ni bukan mari sembahyang, puasa, zakat, haji saja. Pernikahan pun satu ibadah juga. Pernikahan pun satu ibadah. Tambah satu dua pun ibadah juga. So semuanya dengan syariat. Kerana itulah ahli ibadah dan ahli zuhud kuat bepergian jauh-jauh dan terus-menerus beribadah sehingga beberapa malam, bahkan beberapa bulan dan bertahun-tahun. Ada yang tidak makan 10 hari, bahkan yang bukan Islam pun ada yang kuat tidak makan selama 40 hari, kerana sudah melatih diri yang akhirnya menjadi kebiasaan. Dan ada yang kuat tidak makan selama sebulan, 2 bulan, namun badannya masih kuat. Kemudian ada pula yang memasukkan pasir ke dalam mulutnya, kemudian pasir itu dijadikan oleh Allah makanan, seperti apa yang diceritakan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Orang itu kehabisan bekal di Mekah selama 15 hari, dia mengunyah pasir. Hal itu tentu menjadi tanda tanya bagi kita, kerana kita tidak melihat buktinya, tetapi Imam Ghazali sudah melihat dan mengalaminya. Jadi kalau Allah Ta'ala memberikan seseorang itu satu karamah, karamah, maka di situ dia guna adalah perkara tersebut. Maknanya sudah diberi satu karamah, dengan mungkin sedikit makan dia kuat, atau mungkin tak makan pun dia kuat. Itu makam tajrid dipanggil. Makam tajrid. Dia bukan makam kasbi lagi dah. Tapi bukan selalu lah. Bukan selalu. Sekali-sekala. Sebab itu memang ujian. Ujian. Jadi ada orang Allah uji dengan sibuk mencari rezeki. Ada orang Allah uji dengan dia makam tajrid dia. Itu pun satu ujian. Jadi dia dah syok lah kan. Dia tak payah kerja, dia tak payah ni, dia boleh kenyang. Tiba-tiba Allah uji tak kenyang-kenyang. Jadi dia tak boleh, alamak macam mana ni. Dia kena kerja. Masa tu dia kena kerja.
Satu ujian juga sebab kita tak boleh berpada kepada satu makam saja. Jadi kalau orang tu rasa, aku orang tanya kau tak kerja, aku tak akan kerja, aku makam tajrid. Sekejap lagi Allah uji sekali, tarik tajrid pun hilang, langgar pun. Mulalah mau minta-minta ke orang. Itu kan satu benda yang tak disukai oleh syariat. So, tengok kepada makam seseorang pun lah. Maknanya tak mustahil pun kalau tiba-tiba kita diberi kelebihan untuk tanpa asbab pun kita boleh mampu, ya, kita gunakan kelebihan tu. Tiba-tiba Allah tarik balik, ya kita patah balik macam biasa. Kita kerja, cari balik pekerjaan. Itu semua ujian. Nabi pun walaupun kenyang 2-3 hari puasa wisal, tapi bukan 20 sepanjang hidup. Ada masanya Nabi diuji dengan lapar juga. Nabi lapar sampai 2-3 hari, sampai ikat batu pada perut nak tahan supaya tak masuk angin. Kalau kenapa Allah Ta'ala tak bagi Nabi kenyang sampai mati kan? Ujian. Nabi pun Allah Ta'ala uji, kita apa lagi? Jadi ada kalanya Allah bagi kelebihan, ada kalanya Allah nak kita usaha gunakan asbab. Sebab mudahlah kalau orang tu dia tak perlu cari makan, tak perlu tak perlu bekerja, masa dia banyak, bolehlah beribadah, sedaplah dia. Maka itu tak train lah orang kata, tak ada train, ya. Mudah je dia buat ibadah. Tapi ada orang terpaksa dalam masa dia terpaksa bekerja, cara kerja sungguh-sungguh nak bagi nafkah anak bini, dalam masa yang sama dia nak pula nak buat ibadah lagi. Itu lagi mujahadah, lagi susah payah. Kalau orang tu duduk gua seorang-seorang, tak ada anak bini, tak ada apa, semua buat dia zikir je kerja dia. Lepas tu dengan zikir je dia kenyang je. Itu tak ada train lah. Maknanya mudah je bagi. Tapi Allah boleh buat lah. Allah boleh buat. Tapi ujian dia di situ maknanya kalau dia dah diberi macam tu, janganlah dia sibuk pula nak pergi cari rezeki, sibuk nak cari lebih. Itu kan dalam hikam tu, dalam kata-kata hikmah dalam kitab hikam yang pertama sekali. Pertama sekali Ibnu Athaillah Sekandari dimulakan. Orang tu bila dia di makam kasbi, tetapi dia cuba untuk menganggap dia sendiri makam tajrid, maka dia perlu berusaha cari asbab, tapi dia nakkan makam tajrid tu. Maknanya tak payah dia dapat karamah, dapat keramat daripada Allah Ta'ala. Atau sebaliknya orang yang dah dapat makam tajrid, tiba-tiba dia nak berusaha untuk jadi makam kasbi. Itu satu syahwat yang khafi, kata Ibnu Athaillah Sekandari. Satu syahwat yang tersembunyi dalam diri seseorang, masa belum sampai lagi lah. Kalau orang tu masih ada syahwat dalam diri dia, maka belum sampai lagi kepada tahap yang dikehendaki. Berkata Abu Muawiyah Al-Aswad, aku pernah melihat Ibrahim bin Adham rahimahullah makan tanah basah selama 20 hari. Berkata pula Al-A'mash, Ibrahim berkata kepadaku, aku sudah 1 bulan belum makan. Tanyaku 1 bulan, sebenarnya 2 bulan, kerana selama 1 bulan ada orang memaksaku memakan setangkai anggur. Aku memakannya kerana dia memaksa. Kemudian aku sakit perut. Imam Ghazali berkata, engkau juga hairan, engkau jangan hairan terhadap yang demikian, sebab Allah Maha Kuasa. Umpamanya seperti orang sakit ada yang tidak makan 1 bulan, dia masih tetap hidup, padahal yang sakit lebih lemah badannya daripada orang yang sihat. So Imam Ghazali sini dia cerita satu sudut lah. Dia cerita satu sudut orang-orang yang diberi kelebihan, supaya apa? Supaya menjadi satu pengajaran, iktibar. Ada orang yang Allah Ta'ala maknanya bagi dia tak makan pun sebulan, 20 hari. Di sini tak makan tu kadang-kadang bukanlah tak makan langsung. Istilah tak makan di sini mungkin makan minum air kurma, itu istilah dia tak makan. Kalau tak makan langsung tu tapi hidup, itu lebih besar lagi lah karamah dia. Tapi maksud di sini sampai 20 hari tak makan tu tak dapat makan yang standard lah. Kalau macam kita makan nasi standard kan, kalau tengah tempat makan roti, tak dapat makan. Dia cuma makan buah-buah, minum air, itu maksud dia tak makan. Tak makan langsung, itu ajaib lah. Sebulan tak makan langsung, kalau ikut sains lah, tak tahu makanan berapa lama. Kalau tak makan nanti 3 hari.
Air seminggu tak dapat nanti. Ada dia punya ni lah, kajian-kajian sudah dibuat. Ini kalau ada orang boleh bertahan lebih daripada itu satu karamah buat dia, satu guna. Tapi dengan syarat itulah dia gunakan benda itu untuk ibadah. Tapi kalau jenis yang yoga apa semua tak makan 40 hari memang boleh steady lagi, tapi dia syirik kepada Allah Ta'ala, tak ada faedah juga, sia-sia. Sebab dari satu sudut memang dia ada satu rahsia di sebalik tak makan ni. Sampai orang-orang Hindu banyakkan kan, Hindu, Buddha ni, dia suka puasa sampai kadang-kadang sampai berhari yang seminggu langsung tak makan. Didatangkan satu macam perkara luar biasa lah pada itu. Kena tanya lah orang yang pengamal-pengamal yoga ni, contohnya dia ada satu kekuatan yang terhasil daripada dia melatih diri dia daripada tak makan misalnya. Tapi tujuan dia apa sebenarnya? Tujuan dia dapat benda tu, kalau dia buat, dia latih diri dia, yoga lah apa semua supaya dia dapat satu kekuatan yang luar biasa misalnya. Apa tujuan dia nak buat benda? Kalau kita orang Islam, kita tahu paling-paling pun kalau kita dapat kelebihan tu, alhamdulillah, kita tak payahlah susah payah nak cari makan, kita boleh terus ibadah. Itu kalau kita buat ibadah. Tapi kalau orang yang ada anak, bini, isteri, tanggungjawab yang lain-lain, dia terpaksa juga cari. Kalau dia boleh, kata diri dia boleh tahan untuk tak makan anak dia, bini dia, hutang dia nak kena bayar, contohnya. Kecuali orang yang tu tak ada siapa-siapa dalam kehidupan dia. Menurut sebagian ulama, kalau wali dia tak kahwin, dia duduk dalam hutan, dia tak ada anak, tak campur masyarakat, itu wali paling rendah, wali yang derajat yang paling rendah sekali. Itu mudah, semua orang kalau nak pilih jalan tu boleh. Mana dia tak perlu fikir pasal anak, isteri, rumah, keluarga, hutang masyarakat, dia tak fikir. Dia duduk dalam hutan, duduk dalam gua, dia zikir. Bila dia gagak, dia lapar, dia carilah buah ke apa makanan, dia buru lepas tu makan. Setelah tu standby makanan, ibadah. Itu bukan tujuan kita dihantar ke dunia, bukan. Nabi tak macam tu. Nabi petapa juga, Nabi bertahanut juga, Nabi beruzlah juga, tapi dalam satu tempoh tertentu saja. Di Gua Hira kan, sebelum dapat wahyu, Nabi beruzlah, dia panggil. Ada tempoh Nabi uzlah. Tapi bukan sepanjang hidup sampai wafat Nabi uzlah lah. Dia cabaran yang sebenar tu bila kita menghadapi masyarakat, kita menghadapi anak, isteri, jiran, orang kampung, masyarakat. Itu sebenarnya cabaran yang sebenar. Dalam kita menghadapi cabaran itu, kita mampu menunaikan segala hak Allah kita tunaikan, hak diri kita tunaikan, hak isteri, hak anak, hak jiran, hak keluarga, hak masyarakat, semua kita tunaikan. Itu yang sebenarnya wali. Itu sebenarnya wali Allah. Wali Allah bukan duduk di gua-gua zikir. Itu wali jugalah, tapi wali tahap paling rendah sekali. Wali tak ada apa, dia tak perlu risau. So, tak ada. Kalau semua orang buat macam tu, apa jadi? Kalau semua orang Islam buat macam tu lah, kita semua Islam duduk dalam gua, dalam hutan zikir. So masyarakat tak wujud, keluarga tak wujud lah semua. Apa ni, jual beli Islam tak wujud, apa ni, bersosial secara Islam tak wujud, semua tak wujud. Semua orang duduk dalam kerja dia, bila lahir je dah besar, duduk dalam gua, pilih hutan, zikir. Tak wujud lah kehidupan. Betul? Gua penuh. Jadi jangan kita salah faham tasawuf, jangan salah faham kewalian. Memang ada, tapi dah orang-orang selalu memandang macam tu lah. Dia di kalangan kita tak sedar. Kadang-kadang di kalangan kita ni ada wali Allah SWT. Semua hak orang ditunaikan. Itu baru betul. Sebab Nabi, tidak ada wali yang lebih besar daripada Nabi. Dan tak ada wali yang boleh menandingi sahabat. Sahabat mana dia pergi gua berzikir, sahabat duduk bercampur masyarakat, tunaikan tanggungjawab semua orang. Itulah wali Allah. Semua hak dia tunaikan, ikut syariat, itulah wali Allah paling besar sekali. Ini dia nak rasa supaya orang anggap dia wali, dia pergi gua, pergi berzikir. Dia syok sendiri sebenarnya syok sendiri. Tapi ada masanya kita perlulah, ada masanya kita perlu buat itu, sebab Nabi pernah buat. Nabi Musa pun pernah miqat selama 40 hari.
Nabi Yunus pun dalam perut ikan. Ada kadang-kadang kita pisah. Sebab apa? Ketika kita rasa nak mengasingkan diri dengan orang, ketika itulah kita kena campur dengan orang. Ketika kita rasa kita nak campur orang, ketika itulah kita kena mengasingkan diri. Dia kena lawan nafsu kita tu. Itu sebenarnya wali-wali Allah ni, dia melawan nafsu dia. Bila nafsu dia nak bercampur dengan orang ni, tinggalkan. Bila nafsu dia rasa nak menyendiri, tinggalkan tu, campur dengan orang. Kalau kita mengikut nafsu kita, maknanya kita belum bukan wali, wali mungkin lah. Jadi ada masa-masanya memang paling pun kita mengasingkan diri, Allah Ta'ala bagi sepertiga malam terakhir. Ketika tu semua orang nyenyak tidur. Malam tak payah pergi jauh-jauh, tak payah pergi hutan, tak payah pergi gunung, tak payah pergi gua. Pukul 3 pagi malam semua orang nyenyak tidur. Masa tu Allah Ta'ala tu ainal mustaghfirin, ainas sa'ilin. Mana ni yang orang nak minta ampun ni? Mana orang nak minta doa sesuatu kat aku ni? Bangun pagi, itu dah syukur lah. Kita menyendiri dengan Allah Ta'ala ni tak semestinya semua ni tak ada orang. Orang yang betul-betul hakikat dia menyendiri dengan Allah Ta'ala ni, walaupun dia duduk di kalangan crowded, tetap hati dia fokus kepada Allah saja. Itu baru betul-betul orang yang dia dah capai tahap hakikat wali. Tak perlu pergi gua, pergi gunung. Duduk di kalangan orang masyarakat pun hati dia tetap connect dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini duduk di gua tapi hati ingat dunia, ingat tu nanti aku duduk dulu lepas 40 hari mungkin datang orang bagi harta kat aku ke, macam dia fikir lagi. Aku jumpa Jin Ahmad Al-Bab lah, segala macam. Ada orang dia nakkan kewalian, sikit-sikit orang dia fikir supaya nanti Allah bagi keramat, nanti dapat harta karun ke dapat. Itu bukan, itu semua bohong, tipuan syaitan semata-mata. Jadi ada kala kita perlu uzlah. Ada orang ikut tarikat dia mungkin setahun sekali, selama beruzlah mungkin 10 hari, mungkin 40 hari, mungkin 2 kali 40 hari, mungkin 3 kali 40 hari. Tengok pada masa. Ada tarikat tabligh dengan cara dia keluar 3 hari, 10 hari, 40 hari, 4 bulan. Itu pun ada maksud sebenarnya. Ada maksud. Maksud dia supaya kita ada masa kita fokus untuk agama, untuk Allah. Fokus. Bukan bermakna kita ketika hidup tu tak fokus agama, fokus juga. Tapi ujian dia beza. Ujian dia agak beza. Ada masa kita uzlah, macam kereta perlu masuk bengkel, perlu masuk. Ada masa dia, time dia kena tukar minyak enjin. Ada masa dia kena overhaul, kena, kan? Bukan 24 jam berjalan tak tukar-tukar, cuba rosak. Ataupun bukan 24 jam duduk bengkel 3 bulan pun tak guna juga. Ada kala masuk bengkel. Ada kala perlu guna. Sama manusia. Bermasyarakat. Perlu beruzlah. Dia ada dia punya sistem dia. Dia bukan Islam, bukan satu kena, kalau nak jadi wali kena duduk surau 24 jam tu. Dia semua, di mana saja dia pergi, dia wali Allah. Dia boleh tunaikan segala hak. Dalam apa situasi saja dia berjaya menunaikan syariat Islam. Itu sebenarnya wali Allah SWT. Akan diuji. Ini cerita contoh 15 hari tak makan, contoh kan, makan pasir. Habis itu yang puluh-puluh tahun lagi makan tak makan. Jangan kita terkejut. Awak 15 hari tak makan. Cerita pengalaman wali-wali dulu. 15 hari tak makan, 15 hari je tak makan. Habis tu yang kata umur dia 60 tahun, 70 tahun, habis 50 tahun, 70 yang lain tu makan ke tak? Makan je. Allah uji je 15 hari tak makan. Itu je. Kita pun kadang-kadang ada satu masa tiba-tiba Allah uji, tiba-tiba kena buang kerja, tiba-tiba bankrupt. Allah sekejap je Allah uji. Bukan daripada lahir sampai mati kita bankrupt. Ke mana ada orang macam tu? Allah akan uji sekejap-sekejap je. Bila dia ceritakan benda-benda pelik macam ni, benda-benda yang ni, kita jangan ingat, dahsyat lah. 13 hari 15 hari tak makan pun, sebulan je tak makan pun. Nabi yang bertahun-tahun makan lah. Seorang pelik betul ke tak percaya lah, 15 hari tak makan pasir. 15 hari je pun. Kalau semua hidup dia tak makan langsung, itu pelik. Daripada dia lahir sampai dia mati tak pernah makan, hidup. Itu pelik. Ini Allah uji berapa ya, sekejap je 15 hari je pun tak makan.
Lepas tu kerana dia bersabar, dia menghadapi dengan tawakal, tiba-tiba pasir pun boleh jadi makanan. Pasir pun Allah boleh berubah jadi makanan. Tapi sekejap je pun, bukan semua hidup dia. Tak pernah dengar lagi, saya tak pernah, Allah Alam, Nabi pun kita tak pernah dengar lagi kan. Nabi tu tak pernah makan, dia boleh lahir sampai wafat. Ada? Ada nak kita dengar cerita Nabi tak makan, dia lahir sampai wafat. Ataupun wali besar Syekh Abdul Qadir Jailani, dia boleh lahir sampai mati tak pernah makan. Dengar? Tak pun. Paling mau kita dengar tu sebulan, 2 bulan tu je. Itu masa itulah ujian Allah datang kat dia. Masa tu ujian Allah datang kat dia. Dan ada orang diuji dengan makan banyak, ada uji dengan makanan sikit, ada orang diuji dengan kemiskinan, ada orang diuji dengan kekayaan. Semuanya ujian. Cuma macam mana kita menghadapi ujian tu, itu sebenarnya yang dituntut. Jangan ingat bila susah je ujian, bila miskin ujian, bila lapar ujian. Tapi kalau senang, kalau kenyang, sihat, oh itu bukan ujian. Tak, dua-dua ujian. Semua setiap saat dalam kehidupan kita ujian. Macam mana kita menghadapi itu. Ketika senang macam mana kita menghadapi, ketika susah macam mana kita hadapi, ketika kaya macam mana kita hadapi, ketika miskin macam mana kita hadapi, ketika sihat macam mana kita hadapi, ketika sakit macam mana kita hadapi, ketika Covid macam mana kita hadapi. Dia tak ada Covid macam mana. Semua tu ujian. Adapun orang yang mati kebuluran kerana memang ajalnya sudah datang, tetapi lebih banyak orang mati kerana kebanyakan makan. Imam Ghazali. Ada orang mati kerana kebuluran. Nak tanya orang yang mati kebuluran ke banyak, orang mati kekenyangan lebih banyak tanya. Ha? Ikut statistik dunia lah, yang mati kebuluran ke lagi banyak, yang mati kenyang banyak. Yang mati kenyang paling banyak. Orang yang tak kebuluran lagi banyak mati daripada orang yang kebuluran. Kebuluran tu masih sikit je. Kat mana saja kan, certain negara kan. Sitik kita kecoh, kesian mati kebuluran. Kenapa tak kesian mati kekenyangan dia orang. Dan memang ajar dia Allah Ta'ala tentukan, dia tak makan. Tapi di akhirat nanti dia langsung, mungkin ke tak langsung lah, sikit sangat dia akan dihisap tentang makanan. Yang mati kekenyangan ni Allah punya hisap makanan saja silsilah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tak selesai hisap. Yang mati kebuluran, belas katalah, kes pagi makan pagi ni, kes petang, akhirnya mati kebuluran, tak makan. So hisap dia tentang makanan bersikit. Kita yang duk kenyang setiap hari ni, hisap kita lagi panjang daripada yang mati kebuluran. Telah sampai kepadaku satu cerita tentang Abi Sa'id Al-Kharraj rahimahullah ta'ala, bahawa beliau berkata, biasanya aku mendapat makanan dari Allah 3 hari sekali. Aku masuk di gurun pasir, sudah 3 hari belum ada makanan. Pada hari keempat badanku terasa lemah. Aku duduk, tiba-tiba terdengar satu suara, "Ya Aba Sa'id, mana engkau suka, makan sahaja atau tenaga sahaja?" Jawabku, "Tidak, aku tidak usah makan, namun aku ingin tenaga sahaja." Dengan serta-merta badanku menjadi kuat dan aku berdiri. Kakiku kuat membawa badanku, akan tetapi tidak makan 12 hari. Aku tetap tidak makan 12 hari dan aku tidak sakit apa-apa. Jadi Allah uji, Allah uji. 3-4 hari sekali makan, kuat. Itu beribadah. 3-4 hari sekali makan, kuat ibadah. Tiba-tiba tak dapat makanan, risau. Jadi yang dia risau tak dapat makanan. Lepas tu datang malaikat ke siapa-siapa ni, "Ya Allah, alam wali-wali Allah ni, kau nak makan ni, kau nak kuat." Itu je. Allah uji. Sebenarnya Allah uji kita tu dengan makanan kita rasa kuat, dengan makanan kita rasa kuat. Kalau kita diberi pilihan untuk kuat tanpa makan, mana kita nak? Makan ke atau kau kuat tanpa makan? Ha? Makan ni dia ada 2. Satu sebab lapar nak kuat, satu lagi sebab sedap, betul? Satu lagi sebab sedap. Dan semuanya ujian. Semuanya ujian. Sama ada kita rasa kuat sahaja tanpa makan. Misalnya kita beri, baik kita kuat sahaja tanpa makan. Tiba-tiba Allah Ta'ala tarik balik benda tu, suruh kita makan, kena makan.
Dia dah syok kan, okey lah Allah bagi dia kuat tanpa makan. Tapi Allah takkan bagi selama-lamanya. Allah akan bagi sekejap sampai dia pun dah rasa syok dah. Lepas tu Allah tarik balik, dia mulalah gelabah macam mana buat ni. Jadi sebenarnya dalam apa situasi pun kita kena bertindak mengikut syariat tu. Kuat tanpa makan ke, atau makan tak kuat-kuat ke, atau kuat makan ke, apa saja ya, yang mana yang syariat tuntut itu kita ikut. Jadi kalau macam tu sedap lah maknanya. Kalau Allah Ta'ala bagi dia tak makan langsung, kuat je, akhirnya dia tak dapat pahala sunnah makan. Nabi pun makan, ada sunnah dia kan. Maka dia tak dapat satu kesunahan makan. Dia tak dapat kesunahan untuk mencari sesuatu rezeki yang diajar oleh Nabi dalam jual beli misalnya, atau bekerja dan sebagainya. Banyak dia akan kekurangan. Sebab dalam kita nak mencari rezeki, mencari sesuatu nasi itu, ada banyak syariat Islam yang sudah kita tunaikan yang menghasilkan pahala. Rugi kat situ, maknanya kita dah kenyang tak payah makan kan? Katalah dia bujang lah, tak ada naik siri. Jadi banyak perkara yang dia tertinggal kat situ. Walaupun dia, kalau digunakan untuk ibadah, alhamdulillah lah. Tapi ada kalanya macam contohnya kita berhadapan dengan masyarakat, kita amanah dengan masyarakat, kita jujur dalam perniagaan, jujur dalam pekerjaan, itu kadang pahala dia lagi besar daripada ibadat. Daripada kita zikir, baca Quran, semayang. Jadi kalau orang yang tak perlu cari makan lagi, dia banyak terlepas nanti. Dia banyak terlepas sumber pahala yang lain, dia terlepas juga. Lepas tu Allah akan uji macam-macam keadaan. Dia tak perlu cari makan, okey, kita dah cantik ni. Maknanya kita dah ada contoh dapat duit banyak sejuta maknanya. Cukup lah untuk satu tempoh, kita boleh fokus lebih pada ibadah sikit. Tiba-tiba tak macam mana, duit habis ke apa, rugi bankrupt, terpaksa kita kerja balik. Kita kerja. Maksudnya dalam masa kita bekerja, nak cover kita punya kewangan, kita tunaikan syariat. Masa tu peluang juga untuk buat pahala. Sentiasa akan diuji. Dia takkan ada satu je. Kalau satu saja tak diterima. Semakin banyak diuji, semakin tinggi derajat seseorang. Itulah, dan Allah akan uji macam-macam sudut, macam-macam perkara Allah akan uji. Andai kata seorang hamba Allah tersesat jalan, tetapi dia sudah yakin untuk bertawakal kepada Allah, maka percayalah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberinya tenaga dan hatinya tidak akan menyesal. Bahkan dia bersyukur dengan syukur yang banyak, sebanyak-banyaknya. Contohlah teman-teman ni, dia nak pergi ke satu tempat, tiba-tiba tersesat jalan. Jadi di situ itu satu ujian juga. Satu ujian macam mana dia nak mengatasi sekarang ni, dia dah tersesat jalan. Zaman sekarang buka Waze ni. Sebab Allah memberi kurnia dan berbuat baik kepadamu, Allah SWT menghilangkan daripadamu kepayahan dan memberi bantuan, maka berjayalah apa yang dimaksudkan dan terhindar daripada keberatan, dan kau terhindar dari ketergantunganmu terhadap sesuatu sebab. Kebiasaan-kebiasaan itu dihilangkan serta diperlihatkan jalan kekuasaan dan diserupakan keadaannya dengan keadaan malaikat, dan diangkat dari darjat haiwan dan dari kebanyakan orang dengan adanya karamah atau keramat itu. Bila manusia itu dia dah terbiasa dengan satu benda, so dia selesa. Jadi bila dia selesa, selalu dia lupa kepada Allah. So Allah ubah, tiba-tiba tak dapat, tak berhasil seperti mana biasa. Masa tu tengok fokus dia kat siapa. Jadi manusia ni bila kadang-kadang Allah tengok, bila dia, ya Allah tolong aku, ya Allah tolong aku, Allah tolong dia. Betul, Allah tolong dia, dia terlupa. Dia dah sedap kan. Dia terlupa kepada Allah. Sebab dia dah selesai masalah dia. Lepas tu untuk supaya Allah sayang dia, Allah Ta'ala nak supaya dia dah lupa kan apa. Allah pun uji sikit lagi. Dia pun nampak, ya Allah, baru dia, ya Allah balik. Ada orang macam tu lah. Maknanya Allah Ta'ala ubah sesuatu dalam kehidupan dia semata-mata nak tarik perhatian ni kepada Allah tu. Dia dah lupa ni, dah syok beribadah ni. Di ibadah pun tak ingat Allah pun kan. Tiba-tiba Allah uji, kena sakit, barulah ya Allah. Ada orang Allah uji dengan kesenangan, Allah uji dengan kesusahan. Ketika senang dia ingat Allah, ketika susah lupa Allah. Ada juga orang macam tu. Ada orang terbalik, susah baru ingat Allah, senang lupa.
Allah nak susah ke senang ke, apa saja situasi kita kena rujuk kepada dia, tawakal kepada dia, ingat kepada dia. So kita takkan, Allah Ta'ala takkan, kecuali Allah biarkan orang tu, sebenarnya Allah tak sayang. Bila Allah biarkan orang tu mudah je hidup dia, dan kadang dalam kemudahan tu dia pun tak ingat Allah dah, itu bukan tanda Allah sayang kat dia. Bukan. Allah Ta'ala kalau sayang kat hamba tu, dia akan sentiasa message atau call, betul? Ini Allah Ta'ala akan membuatkan sesuatu perkara yang dia akan tersentak dan kembali kepada Allah. Ya Allah, aku dah terlupa, lama dah terlupa. Itu tanda Allah sayang kepada hamba tu. Kita Allah ubah daripada susah kepada senang, senang susah, susah senang, senang susah, sihat sakit, sakit sihat, supaya setiap perubahan tu dia akan kembali kepada Allah. Kalau tak, orang sini dia hanya dia tak ada benda yang tak terjadi dalam kehidupan ni yang menyebabkan dia kembali kepada Allah. Maknanya Allah tak, belum sayang lagi. Tak adalah tak sayang secara total, cuma bezalah sayang Allah dengan orang yang sentiasa Allah uji tu. Itu yang paling banyak Allah sayang. Sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi isyarat, kau dah lupa kat aku ni, kau dah lupa kat aku dah ni. Boleh insyaAllah cukup. Renungkan pokok-pokok dasar ini, pasti engkau beruntung, akan mencapai kejayaan dan keuntungan yang besar dan banyak insyaAllah. Soalan. Covid semakin kurang, kita pun okey, tiba-tiba datang satu gelombang baru. Kelang kabut lah. Kluster macam-macam kluster, mati pun banyak. Rekod tak pernah sampai berapa kat 9 kat 500 kan. Sebelum yang dulu pun tak pernah sampai jadi. Sebab semua dah okeylah ni, Covid dah habis ni, tiba-tiba naik balik. Sudah, ya Allah sebenarnya ni. Itulah dia. Ya Pak. Dia asal dia yang paling asas tu, jangan kita membahayakan diri kita dan jangan kita membahayakan orang lain. La tarara wala dirara. Itu kaedah umum. Jadi kita perlu menjaga diri kita, jangan kita sengaja mencari bahaya untuk diri kita, dan jangan kita jadikan sebab untuk kita jadi punca bahaya kepada orang lain. Jadi kadang-kadang ada hadis Nabi suruh larikan diri daripada wabak. Tapi ada hadis Nabi kata, kalau kamu duduk bersama, jangan larikan diri. Yang mana satu ni? Betul. Jadi tengok pada kalau orang tu diri dia selamat, tak ada apa, maka kalau dia pergi masuk ke dalam tempat yang ada wabak, maknanya dia seolah-olah macam cari pasal lah, istilah dia, cari pasal. Jadi seolah-olah dia mencari pasal untuk diri dia yang sudah sihat, dia cari bahaya. Orang yang berada dalam wabak pula, dia dilarang untuk meninggalkan sesuatu, sebab kemungkinan dia bawa punca ataupun penyakit tu ke tempat lain, merebak lagi banyak. Dalam situasi tadi itu khusus, itu bab-bab khusus lain. Dia ada benda yang hukum dia secara umum, tetapi setiap sesuatu tu ada pengecualian. Dia mesti ada pengecualian. Jadi ada sahabat Nabi seorang tu, ketika perang dengan dia dah cedera parah. Jadi dia rasa dia tak ada harapan lagi nak hidup lama. Tapi ada kemungkinan lah, mungkin boleh hidup, sebab ajal kan Allah Ta'ala tentukan. Tapi dia kata macam ni, korang ketika itu tentera Musailamah dah masuk berlindung dalam kubur,
dan 40 orang archer pemanah tengah standby. Siapa yang hampir kat kubur tu memang kena tembak 40,000 pemanah. Jadi dia kata macam ni, korang ikat aku atas unta, lepas tu korang campak aku masuk dalam kubur tu, aku akan cuba buka pintu kubur. Kan tu bunuh diri namanya, suicide tu. Jadi, tapi dalam situasi itu dibenarkan. Dia tak dianggap bunuh diri. Semua kata, kau ni mana boleh kan? Semua dia kata tak. Dia kata aku pun, maknanya kematian aku seorang ini boleh dikorbankan untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa manusia. Akhirnya dia orang setuju, dia orang campakkan dia. Tengah campak tu 40,000 anak panas kena. Tapi 40,000 anak panas bukan semua boleh kena dekat satu orang manusia. Mustahil 40,000 kena dekat satu. Dia sesaling, bila sama-sama anak panah tu mesti dia akan kena satu sama lain. Yang kena kat badan manusia tu hanya berapa batang anak panah je pun. Dan tak mustahil 40,000 pup kat badan manusia. Rasa tak sampai 40,000 anak panah yang kena kat badan manusia. Tapi dia sempat, dia kena panah tapi sempat jatuh kat dalam kubur. Dia buka pintu kubur, lepas tu tentera Islam masuk, habis tentera Muslim masuk. Jadi itu pengecualian lah. Maknanya macam tadi kan komando tadi, memang dia dah, itu risiko dia, tugas dia untuk dia. Walaupun dia akan membahayakan diri dia, tapi faedah dia lagi besar. Faedah dia untuk menyelamatkan orang lagi banyak. Itu tak ada masalah. Tak ada masalah. Memang kita tak boleh pegang kepada satu hadis saja. Dia ada banyak lagi sumber-sumber yang lain. Pengecualian tu tetap ada. Dia punya asas dia sebenarnya dalam Islam, dalam fiqh terutamanya, dia punya kaedah dia darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Menolak kefasadatan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Ada dua, maknanya satu mafsadah ni kerosakan ataupun keburukan. Satu lagi maslahat, kebaikan. Antara keburukan dengan kebaikan, kalau dua-dua bertembung, mana satu kita nak utamakan? Islam kata lebih kita tolak keburukan daripada kita nak datangkan kebaikan. Itu dia punya faktor. Mana kita buat benda ni, kalau kita buat benda ni baik, tapi kalau dalam masa yang sama akan berlaku keburukan, maka lebih baik jangan buat. Sebab apa? Kalau kita buat juga walaupun baik, tapi datang satu keburukan, maka menolak keburukan tu lebih utama daripada mendatangkan kebaikan. Okay. Kalau dua keburukan bertembung, pilih mana akhafud dararain dia panggil. Keburukan yang lebih ringan kita pilih, keburukan yang lebih besar kita tolak. Atau berlaku dua kebaikan, mana satu nak buat ni, maka ambil kebaikan yang lebih banyak manfaat daripada kebaikan yang kurang manfaat. Itu kaedah umum dalam Islam. So dalam satu situasi kita nampak dia mungkin membahayakan diri dia, tapi dari dia punya bahaya dia lebih besar kalau dia tak buat macam tu. Maka tak apa, dia bahayakan diri dia untuk menyelamatkan bahaya yang lebih besar, tak apa, itu boleh. Tapi secara umumnya, itulah Nabi kata jangan kita bahayakan diri kita sendiri, dan jangan kita jadikan bahaya untuk orang lain. Tapi dalam situasi tertentu, untuk mengelakkan daripada bahaya yang lebih besar, boleh kita membahayakan diri sendiri. Faedah dia lebih besar, terutamanya untuk agama lah. Untuk agama, untuk bangsa, untuk negara dan sebagainya. Boleh tak? Cukup? Wallahu a'lam. Setakat dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kena maaf saya, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah beri taufik, kita faham amal sampaikan, dan kita tanggung dengan kafarah berdia. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.